hari ini kita ada tetamu istimewa. Tuan-tuan pun dah boleh tengok kat skrin sekarang. Inilah dia Puan Irma Hasmi. Mesti lama tak tengok kan apa khabar Puan? Baik, Alhamdulillah. Assalamualaikum. Hai. Sebenarnya saya pun tak tahu siapa nak temu ramah siapa. Sebab Puan Irma pun seorang pengacara yang hebat. Pernah bertugas di TV Al-Hijrah. Dan kita tujuan malam ni Puan. Ya, saya panggil Irma lah Boleh. Tujuan kita panggil Irma kerana kita rasa Irma sangat signifikan dan tajuk kita hari ni penghijrahan. Ya. Sebab kita tengok lately ni banyak artis-artis kita yang dah mula berhijrah daripada yang lelaki tu dah mula mendekatkan dengan kegiatan keagamaan, yang wanita dah mula bertudung dan sebagainya. So Irma sendiri kan at one time kenapa kita panggil Irma at one time Irma orang kata dah mula nak berada di puncak ni kan. Berada di puncak filem drama semua dapat sebutan. Tiba-tiba Irma seolah-olah macam stop kegiatan seni. Kita tak tahulah stop ke ataupun berehat sekejap ke apa ke. That's why lah hari ni kita panggil Irma. Banyak peminat-peminat ada komen. Lah Irma lama tak dengar cerita ni ada sebelah kita. Baik. Mukadimahnya. Ya, saya. Masihkah aktif atau bagaimana? Itu dia. Saya tanya balik. Dia terbiasa nak tanya juga soalan kan. Aktif apa? Dalam kegiatan seni. Dalam kegiatan seni sebenarnya masih aktif. Cuma mungkin platform tu bukan platform yang orang kata apa terlalu trending. Okey. So maknanya ada macam biasa juga. Masih lagi dan tak besar lagi. Cumanya kalau banding dulu memang saya banyak fokus dalam bidang lakonan. Tapi slowly sejak penghijrahan saya dah belajar sikit-sikit pasal mengacara kan. So banyaklah belajar dalam bidang mengacara secara informal. Kalau tak ada pergi spesifik pun sebab background study pun bukan belajar dalam industri, tapi belajar pelan-pelan daripada orang yang kita bekerja dengan, daripada pengalaman, semua masa lah, it's a proses kan. Slow-slow dan Alhamdulillah sejak daripada tahun penghijrahan saya daripada 2011 sampai sekarang 2021. Lama. Masya Allah. So saya sekarang kekal dalam bidang pengacaraan lah, lebih tumpu ke arah tu. Maknanya satu sebab drama berlakon tak ada. Ada satu dua dalam masa 10 tahun dah ada satu dua. Cumanya sebab bila tahun 2012 saya berkahwin, so berkahwin dapat anak. So komitmen tu tak fleksibel sangat masa saya macam mana saya single. So fokus saya lebih kepada anak lah. Tuan-tuan dan puan-puan, Irma Hasmi background dia tak tahulah betul ke tak, saya ni main Google je kan berkelulusan diploma kejuruteraan daripada Universiti Teknologi ataupun Malaysia. UTM atau UiTM? UTM KL Jalan Semarang. Betul Betul. Google tak tipu Tak tipu. Kan ini kita mungkin kita kalau tuan-tuan ada apa nak tanya pada peminat-peminat Irma boleh naikkan soalan, insya-Allah Mahfuz akan bagi soalan tu pada saya. Mungkin kita pergi soalan berikutnya Irma. Ya, saya. Okey, Tun Mahathir pernah kata beliau akan berhenti makan sebelum kenyang. Dalam istilah Irma pula, Irma berhenti ketika nama sedang ngetop. Kan orang kata bukan senang ni nak orang kata nak slow down ketika nama sedang meniti di bibir-bibir peminat kan Adakah itu satu keputusan yang berat sebenarnya kalau kita flashback balik? Dia sebenarnya bergantung pada keadaan tu dan bergantung pada diri kita, apa matlamat kita, apa niat kita dan apa yang kita mahukan sebenarnya masa tu. So kita kalau kata masa tu saya tadi tak rasa rugi ke apa semua kan? Berat tak ada buat keputusan? Rasa berat kan? Tengok nama tengah top ni. Sebab fokus kita bukan dekat situ. So tak ada, sebenarnya banyak juga saya dapat soalan macam tu masa tu, masa waktu tu macam mana juga. Kenapa kan? Dia agak mengejut ke? Saya rasa taklah mengejut, cuma orang tak nampak secara luaran dia. Sebab kita, sebenarnya proses hijrah saya tu ada peringkat-peringkat dia. Cuma drastik tu sebab kita perempuan, so kita sampai kita pakai tudung tu orang kan terus nampak lah. Macam lelaki dia penampilan dia tak nampak ketara sangat kan.
So kita sebenarnya macam perempuan dia ketara sebab bila once dia pakai tudung je terus transform kan. Sebenarnya proses tu ada peringkat-peringkat dia. Makan tahu juga sebenarnya, tapi bila sampai waktu pakai tudung tu sebenarnya dah ada proses yang tak adalah mengejut sangat sebenarnya. Cuma kita tak berkongsi dekat public masa tu, seorang agak terkejut. Dan masa tu dia tak trend lagi macam sekarang. Tak banyak orang dapat peluang-peluang, dapat exposure tentang ilmu, majlis ilmu. Dulu susah tau nak cari. Sekarang ni ada platform dekat media sosial je banyak. Online TV je banyak, mudah. Dan dulu kalau nak pergi majlis-majlis agama ni kena bayar. And then lepas tu kena cari sebab tak banyak orang anjurkan. So susah nak belajar masa tu. Sekarang alhamdulillah rezeki sangat untuk kita semua sebab mudah kat mana kita boleh pergi. Okey. So waktu tu sebenarnya kalau cerita pasal macam berat ke apa ke tak ada. Saya tak ada mengalami benda-benda buruk ataupun orang kata macam terjatuh ke, ditimpa kepayahan ke, tiba ujian berat ke, atau orang kata mimpi ngeri ke apa kan. Tak ada sebenarnya. Just sampai waktu, sebab secara fitrah ni kita manusia memang kita nak berubah ke arah kebaikan. Ada ke orang nak berubah ke keburukan kan? Kalau kata orang tu dah baik sekalipun mesti dia nak cuba jadi lebih baik lagi. Itu memang secara fitrah manusia akan sentiasa mencari asal usul kita. Kita akan mencari asal usul kita balik. So sebenarnya mungkin waktu tu dah sampai dan saya terdetik dan saya rasa saya tak nak lepaskan peluang tu. Saya takut macam kalau saya lepaskan peluang tu, bila hati tu dah terasa nak buat, kalau saya lengah-lengahkan, adakah masa akan datang tu saya akan dapat lagi peluang tu, dan pastinya kalau dapat pun semangat tu dah berbeza. So waktu tu datang dan saya nak grab masa semangat saya tengah ke atas. Semangat nak betul-betul nak buat sesungguh, tak nak orang kata macam hangat-hangat ayam. Yelah, itulah saya tadi orang tu tengah top ni bukan senang nak tarik handbrake. Istilah dia tarik handbrake lah kan. Selalu orang akan mula slow ni bila dah nama pun suam-suam, kuku, jok pun dah tak ada. Mulalah teringat nak hijrah. Tapi Irma ni masa tu saya kata Irma agak lain sikit masa dia tengah. Maknanya Irma boleh pergi lebih jauh sebenarnya. Tapi Irma memilih untuk berhijrah. Dan sebenarnya bukanlah dia menyebabkan perjalanan itu terhenti. Mungkin lebih dahsyat sebenarnya selepas itu, tapi yalah, Irma bukanlah selalu berkongsi benda-benda ni kan, sekali-kala. Mungkin saya jarang berkongsi secara terbuka. So mungkin orang tak tahu sebenarnya. Dia memanglah kadang kita rasa tak, masa tu saya itulah saya ada juga kongsi sebenarnya dekat public pasal perasaan waktu tu. Saya kata memang banyak job, kerja tak berhenti, offer bertindan-tindan kadang-kadang. Dan waktu masa saya syuting 2, kadang syuting 5 syuting juga drama bersiri. So jadual tu memang pack. Tapi saya macam ada satu benda yang hilang tau. Macam saya rasa tak lengkap lah benda tu. Tapi saya duk cari apa dia tau. Macam gaji masuk, duit masuk, tapi macam hilang, macam tak rasa pun. Apa benda yang kat luar suka-suka puas hati, tapi bila balik kat rumah seorang-seorang kan, nak tidur ke bangun pagi ke, rasa macam ada je benda yang kurang. Apa benda yang hilang ni kan. So saya sangat mencari benda tu sebenarnya. So alhamdulillah saya bertemu juga apa yang saya cari tu, apa sebenarnya saya nak dalam kehidupan ni. So memang saya syukur sangat. Dan benda tu sebenarnya sampai hari ni pun saya nak mencari lagi. Taklah kata terhenti waktu dah dapat tu, tak. Sebab kita manusia ni mudah lupa kan. Ada waktu-waktu kita down, ada waktu kita macam terlencong sikit. Tu benda-benda yang macam menakutkan saya lah. Jadi kita kena jaga environment kita, kita kena jaga siapa kita berkawan, dan rasa kena betulkan niat balik. Niat tu dia akan berubah-ubah, ataupun niat tu dia terhenti setengah jalan. So kena ingat balik ke apa yang kita nak, apa tujuan kita, apa yang kita dah janji dengan diri kita tau, bukan janji dengan manusia lain, janji dengan diri kita, janji dengan Allah. Dan apa yang kita minta dengan Allah tu, Allah dah bagi, syukur tak? Macam tu selalu ingatkan kat diri ni. Memang saya pun ada banyak je orang kata waktu-waktu yang orang kata tak sedar diri, terlupa. So macam kena muhasabah balik. Okey, ada yang generasi baru ni, bukan generasi baru macam lah, tua sangat. Adik-adik yang nak naik ni, dia kata akak ni, muka akak ni macam pernah tengok kat mana kan. Okey, boleh kita flashback balik. Kalau kita boleh recall balik perjalanan seni Irma Hasmi ni macam mana bermula. Kalau tuan-tuan kalau boleh tengok dekat Wikipedia ke apa Google, tapi nak dengar pada mulut akak kita sendiri ni, segalanya kalau kita boleh flashback Irma Hasmi ni, dia start macam mana? Okey, akak cerita, okey?
masa saya tengah belajar lagi sebenarnya dekat UTM KL. Masa tu Orang mana? Saya lahir KL, besar kat Selangor. Banyak duduk kat Selangor dan membesar banyak kat Selangor. Mix? Berdarah campuran? Yang pure campur mak saya. Mak saya campur Cina dengan Pakistan. So dapat saya kahwin dengan ayah saya, Melayu. So IC Melayu. Lepas tu masa sekolah menengah ada aktiviti sini? Tak ada. Okey. Memang tak ada. Sampai dekat saya ambil kejuruteraan elektrik pun sama. Tak ada. Kan? Memang fokus. Satu saya ambil kejuruteraan elektrik sebab saya kalau membaca saya lemah. Bab hafal ni bukan tak boleh hafal, boleh, tapi jadi kurang minat. Saya suka lebih ke arah kira-kira, calculus. Calculus lah, budak enjin kan. Program buat elektronik semualah kan, macam tu. So saya lebih minat ke arah tu. So semangat sikit. So ambillah bidang kejuruteraan. Ada juga teori-teori dalam tu. So memang nampak result yang kena banyak baca tu dia rendah lagi bandingkan yang lain-lain kan. Okey. So masa tu memang daripada start belajar, habis SPM, dah buat kerja part time kan. Masa tu saya kerja dekat farmasi. So saya jaga farmasi. Farmasi tu pula belakang dia ada klinik. So saya jaga dua-dua. So masa tu saya seronok lepas SPM tu sebab saya kerja dekat situ. Doktor tu banyak ajar saya. So saya tahu sikit-sikit pasal ubat-ubat lah. Okay. So sebab saya jaga kaunter depan farmasi tu, so saya jaga dekat patient yang nak jumpa doktor. So lepas daripada situ gaji saya tu, saya masuk ke College Mara Kulim. Saya ambil kursus persediaan UTM. So saya gunakan duit belanja kerja saya tu, duit gaji saya tu untuk saya register masuk ke College Mara Kulim. So start dari situ, parents saya dah tak bagi saya wang belanja. So start situ saya belajar macam nak manage duit. So bila belajar kat college tu, yelah memang makan semua dah disediakan, kita bayar yuran je. Ni so, first time berpisah dengan parents ni pergi ke Kulim? Tak, saya daripada form 1 saya duduk asrama. Sekolah asrama. Ya, saya student asrama. Lepas tu masuk UTM. Kursus tu sekejap je 8 bulan. So masuk UTM. Masuk UTM saya dapat pinjaman Mara. So start dari situ kita survive dengan pinjaman Mara lah. Tapi kita tahulah duit pinjaman cukup sekadar untuk kita belajar. Lepas tu saya kan ambil kursus kejuruteraan. So banyak program, banyak kita kena buat ni kan projek kan. So kena beli aksesori tu mahal. So nak extra duit memang kena minta kat mak ayah lah, tu lain. Tapi masa tu saya macam jadi berat nak minta kat mak ayah saya. So saya cari kerja part time weekend. Bermulanya of course ada kawan suggest yang terjebak dalam bidang seni ni mula dengan modelling. Orang panggil untuk photoshooting, fashion, model, magazine semua kan. Daripada situ bawa ke video komersial apa semua, TV komersial. So perlahan-lahan banyaklah kenal orang industri. Tapi berlakon tak pernah. Cuma TV komersial sikit-sikit je kan berlakon kan. Bukan dalam whole film ke movie, drama tak ada. Tapi lepas saya final year tu, lepas habis yang final exam tu, saya nak tunggu result kan. Masa tu saya kenal dengan seorang manager daripada Berita Publishing, saya ingat lagi. Kak Noh nama dia. So Kak Noh yang bawa saya dia jadi manager saya masa tu. So dia bawa saya ke production house. Saya pergilah casting untuk berlakon filem. Terus filem tak ada drama-drama dulu Tak. Tapi itu memang kata ya Allah. Saya rasa paling teruk lah. First experience saya yang saya macam saya tak berterima keadaan, macam saya blur duduk kat set sebab different tau kalau berlakon dengan komersial dengan dalam filem lain. Dia punya kamera punya bahasa pun lain, shot-shot dia lain. So cara directing pun lain. Memang saya jadi macam mati kutu lah kat tengah set tu. Asyik kena marah pun ya kak. Hari-hari kena marah. Tak tahu apa-apa, tak ada background study langsung. Lepas tu berlakon filem lah tu. Masa tu masih pakai filem roll So kalau korang kena 10 kali take, memang nak kena sembelih lah kat situ. Kita pula jenis bukan menghafal kita jenis matematik ni orang. Jadi saya tak ingat dialog tu, saya jadi nampak macam kaku lah. So saya deliver dialog pun tak natural. Sebab apa susah nak ingat macam tu. Filem apa tu? Tak nak. Kalau Google tu ada, tapi tak payah lah. Support ke? Supporting ke watak utama? Watak utama. Okey. Google je lah. Google aja. Okey. Kemudian? Daripada situ? Daripada situlah belajar perdahan. Alright. So banyaklah. Memang belajar daripada kena marah lah. Kalau tak kena marah, memang tak belajar. Macam tu.
All in. Ni betul-betul belajar daripada kesilapan. Hari-hari silap kat set. So experience berlakon. Cantik bukan pasport untuk tak dimarah Tak ada. Marah kena juga ke? Ya. Tak cukup cantik. Tak cukup cantik. So all in kalau boleh recall buat filem ada berapa? Tak lah. 5? Tak tahu. Lebih kot. Drama banyak. Drama banyak lagi. Banyak lagi. So, bertahun juga kan drama kan. Okey. Menjadi artis ni kita boleh share sikit lah adik-adik kita ni ramai teringin nak jadi selebriti. Ya. PT3 pun tak habis lagi kau. Tapi dah terbayang dah nak jadi artis apa semua kan. So akak Irma kalau kita boleh minta minum sikit. Telan hidung sikit. Ni ramai adik-adik kita ni baik lelaki baik perempuan teringin nak jadi selebriti. Paling tidak pun lah nak jadi model lah, nak dikenali apa semua kan. So Irma pernah melalui zaman-zaman itu. Kan? Irma pernah merasai, yelah semua orang nak bantu keluarga kan. Pernah melalui itu. Orang kata hidup dalam dunia selebriti ataupun dunia hiburan ni bukan mudah. Cabaran dia kan, dugaan dia. Mungkin Irma boleh kongsi sikit lah antara benda yang paling mencabar untuk menggelak anak seni ni apa? Saya rasa banyak kot orang dengar. Dia nampak indah secara luaran, tapi dia tak perjalanan tu tak mudah macam mana seindah dia yang korang nampak. Macam tu. So, siapa yang dah berpengalaman sikit-sikit, mungkin tahu kot. Dia memang bukan benda senang lah. Pada saya, orang yang jadi anak seni ni bukan sekadar di depan layar TV ke, depan ni je. Termasuk juga yang orang kata di belakang tabir. Semua saya rasa melalui benda yang sama sebab dia bukan kerja mudah. Cerita pasal waktu syuting je pun dah rasa macam macam tu kerja dia kan. Long hours. Kadang-kadang kita tengok contoh komersial lah kita bagi keluar dekat TV 30 second je. Tapi waktu syuting ni daripada pagi, kadang sebelum subuh call time kat set pukul 5 pagi sampailah lagi tak cukup 12 jam. Kalau tambah masa sampai ke malam pula. Macam tu. Tapi keluar dia 30 second je. Tapi dia punya kerja, komitmen macam tu lah. So sama juga dengan lakonan, dalam berlakon pun sama. Kita call time pagi dan kita tak tahu bila kita akan balik. At least office hour kita tahu kan. Pukul 9, 5 balik. Kan macam tu kan. Tapi kalau berlakon ni kita kena bagi sepenuhnya. Sebab tu masa saya dah ada anak pertama saya lahir, saya kena pilih. Nak berlakon atau saya nak fokus anak. Sebab saya tak sanggup komitmen saya untuk anak tu terabai masa tu. Itu so, orang kata dari segi fizikal lah, penat. Daripada pagi, malam, tak tentu hala, duduk malam ni hotel ni, esok hotel tu, pindah sana apa semua. Itu fizikal. Mental. Masa jadi anak seni lah, melodi serbu, wartawan, hiburan, buat gosip lah, apalah. Benda tu memang satu tanggungjawab berat kita sebenarnya. Tu antara benda yang saya selit lah masa saya nak hijrah tu. Kan sebab benda ni apa kita buat? Contoh macam influencer lah kan, paling mudah kita ambil influencer. Apa je korang buat, orang follow. Tapi macam nak pastikan yang orang buat tu dia punya saham kita tu, rangkaian dia tu membawa ke kebaikan ke keburukan. Kita secara orang normal pun kita akan fikir apa setiap tindak tanduk kita fikir kan, kita buat ni memberi kesan positif ke negatif kan. Kalau kita sebagai ibu, kita bagi contoh pada anak-anak kan. Kita tahu kan action speak louder than word dan kan. So kita kalau buat apa-apa dia lebih kepada perangai, orang akan ikut, copycat kan. Kalau kita cakap mungkin tak dengar, tapi kalau kita buat dia ikut macam tu kan. So benda tu kita tanggung. Itu secara mental dia, bila saya fikir balik dulu kan, masa tengah zaman-zaman tak sedar diri lagi tu, saya terfikir berminat-minat yang terikut-ikut saya buat benda yang tak baik. So saya harap saya diampunkan. Itu tak apalah, itu satu hal lah Irma. Tapi yang jenis apa, macam semua gosip, kontroversi, kita diperhatikan. Kan? Pergi toilet pun orang tengok. Kan?
pergi tengok, pergi stadium pun orang tengok, pergi makan pun dating jangan cerita lah kan. Ada paparazzi no lah privacy. Memang masa tu memang tertekan tak? Tengok kalau ada orang dia memang suka benda tu. Oh, dia suka. Kalau ada orang yang nak waktu-waktu Farisi dia akan marah lah. Sebab tu ada kes-kes yang macam peminat kata kita sombong, peminat kata kita belagak, tak pandang orang. Sebab kadang-kadang selebriti kan selalu cakap kita pun manusia biasa, kita nak kita punya ruang sendiri kan. So kadang-kadang orang, kita nak marah orang pun tak boleh sebab orang excited dengan kita. Orang suka kan. So kadang dia pun macam dalam tak sedar tu kan, tidak akan luar kawal, dia terus je serbu kan. Dia takut nanti tak dapat kesempatan nak ambil gambar ke, nak tegur ke kan. Tapi orang tu pula baru nak suap makanan, boleh ambil gambar macam tu. So dia rasa macam terbantuk lah nak makan kan. Baru nak makan chicken chop kan. Benda-benda yang kita kena face, nak marah, kena balik kan. Orang kata sombong lah, ni lah, tak nak ambil gambar lah. Tapi yang orang sebelah sana pula excited, dia pun tak fikir betul aku kacau dia tengah makan, contoh dia macam tu kan. Okey. Kadang-kadang penat tadi pun membawa kepada emosi juga. Iyalah. Dengan penat-penat syuting dah 12-13 jam. Senyum tak ikhlas. Lepas tu kata sombong. Bukan senyum tak ikhlas, penat baru balik syuting macam tu. Tapi orang tak tahu kan. So benda tu tak nak kena lalui. Sebab kita takkan larat nak cerita dengan semua orang. Takkan semua orang nak ambil gambar, nak beritahu dia saya penat ya, saya senyum tak betul. Takkan cakap macam tu kan. So itu benda-benda yang kena lalulah. Bila menjadi anak seni, terutama wanita, dia punya cabaran dia lain macam. Sikit-sikit dikaitkan orang tu, sikit-sikit dikaitkan orang ni. Kadang-kadang tak ada apa pun. Kawan sama kerja apa semua kan. Dia lelaki saya nampak macam kurang sikit, tapi perempuan ni kan pantang lah, siapa gambar pada dia lah dengan ni lah. Masa tu tekanan tu macam mana macam mana you lalui macam mesti orang kampung telefon, Emma betul ke kau dengan ni nak masa tu Emma okey boleh absorb benda tu ke ada ketika je Emma memang down? Tak ada. Saya tak ada seteruk tu. Sebenarnya tengok juga kadang benda tu macam game je. Kita layan tak layan. Kita nak get involved ke tak macam tu kan. Kadang kita sebagai manusia apa kita cakap tu kita kena tahulah. Maknanya jangan sembrono je bercakap. Kadang-kadang kita tak jaga ataupun tak berfikir sebelum bercakap, kita terlepas benda-benda yang tak sepatutnya. So waktu zaman saya dulu wartawan pantang lah dengar je terlepas cakap je terus tulis. Belakang dia tanya soal. Kalau magazine dulu tu jadi intro lah, tu jadi intro. Sekarang kita tak ada magazine dulu kan, kita orang beratur ambil sepit-sepit kat kedai mama dulu kan. So jangan cakap. Kalau apa-apa berfikir dulu sebelum anda menjawab. Macam tu. Cukuplah kita cerita zaman tu. Lepas ni kita nak masuk zaman yang lebih menarik tentang perhijrahan. Tetapi sebelum tu Emma, saya nak iklan sikit lah ada sahabat kita. Yes, sahabat kita macam semalam kita promote Nuha buku ada mempromosikan buku yang sangat special. Yang pertama, Indahnya Hidup Wanita Bersyariat. Buku ni tebal tuan-tuan, ada lebih kurang 1000 line, tetapi jangan risau, the moment tengok daripada page pertama anda akan teruja kerana dia meliputi pelbagai topik, pelbagai aspek dalam kehidupan, terutama untuk wanita-wanita di sana. Daripada orang kata bab haji, umrah, ziarah, bab puasa, bab kebersihan diri, bersuci, wuduk. Pendek kata, kalau boleh hadam buku ni, alhamdulillah, anda wanita di luar sana mesti akan teruja kerana dia merangkumi pelbagai aspek dalam kehidupan fardu ain, fardu kifayah seorang wanita. Ini penting, ini penting. Buku ini boleh hadiah untuk kawan-kawan masa birthday kan, boleh hadiah kawan-kawan masa kahwin dan sebagainya kan. Selain daripada buku ni, kita bagi satu lagi, iaitu jom sempurnakan solat kita. Ni buy one free one. Bukan buy one free one. Buy 3 free one. Buy 3 with one price. Oh, okey. Okey. Satu lagi kita bagi jom sempurnakan solat kita. Untuk mendapatkan ibadah yang sempurna, kita mesti juga berguru, membaca. Ini kita bagi satu lagi, iaitu jom sempurnakan solat kita. Tak cukup dengan itu, kita ada satu lagi novel legend yang kalau tuan-tuan tengok filem dia, Percintaan Zainuddin dan Haryati, karya agung Allahyarham Hamka, iaitu novel romantis Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. So 3 ni tuan-tuan dan puan-puan, 3 ni combo
Kalau ikutkan harga lebih pada 300. Nuha setuju. Sempena promosi Hari Wanita di Galaxy TV. 3 ini tuan-tuan boleh dapatkannya dengan harga RM100 sahaja. RM100 sahaja. Buku tentang indahnya hidup wanita bersyariat, Jom Sempurnakan Solat Kita, dan juga Tenggelamnya Kapal Vanderwick. 3 buku combo hanya RM100 sempena Minggu Wanita di Galaxy TV. Kalau tuan-tuan, yes, 100 je. Siap post ya, siap post. Tak perlu risau yang mana, Allah kami ni duduk ni posting. Tak apa. All in 100. Just naikkan lock nombor telefon anda dalam ruangan komen dan pesanan anda akan diuruskan secepat mungkin. Okey, itu iklan. Baik, ini kita masuk topik yang best lah. Kan, penghijrahan. Nama sedap. Hijrah. Tetapi ia bukanlah semudah yang disangka. Kerana cabaran dia tu, cabaran keliling, orang luar, orang dekat, orang jauh. Kan ada yang kata ini hangat-hangat ti ayam. Alah, ni nak tunjuk ni kau dah kahwin mulalah. Dulu kau tak kahwin lagi. Ni dah kahwin, dah ada anak, mula dah tinggal macam-macam. Persepsi dan sebagainya. Kalau kita boleh, tadi dah sebut dah tadi, kalau tak silap saya, Irma mengambil keputusan untuk berhijrah ni ketika mengambil keputusan untuk mendirikan rumah tangga, ataupun lebih awal sebelum tu? Awal lagi. Oh, awal lagi. Okey, boleh kongsi dengan peminat. Okey, saya kalau ada yang dah baca lah tentang saya, sebab saya pun ada buku juga pasal ni. Okay. Saya ada kongsikan dalam buku juga dengan PTS. Tak tahu ada jual lagi tak buku tu. Okey, tapi kalau nak kongsi hari ini, saya buat secara ringkasnya, insya-Allah. Saya titik penghijrahan saya tu betul-betul terjadi masa kat Tanah Suci Mekah. Saya pergi sana memang tak tahulah, saya pun pelik macam mana saya boleh nak pergi. Basically saya banyak dengar cerita orang. Kawan-kawan dalam industri juga yang selalu berkongsi dengan saya, dia orang pergi umrah seronok. Lepas tu ada yang dapat pergi haji awal, muda-muda dapat pergi sana kan. Lepas tu saya tak kali dia orang cerita tu, sebenarnya saya tak boleh bayangkan pun sebab kita tak pernah sampai sana, kita je lah. Oh, jadi kan dia orang kata ni. Tapi tengoklah reaksi dia orang yang bersungguh-sungguh nak sampaikan kat saya yang pergi benda tu sangat seronok, dan seronok itu lain daripada lain. Macam pergilah seluruh dunia tempat mana sekalipun, tapi pergi kat sana ala kadar pun tak mewah macam pergi tempat lain. Tetap dia kata balik tu akan dapat sesuatu. Dia cakap macam tu, okey. Terus kita dapat sesuatu macam mana, tak faham macam tu kan. So dia ceritakan tempat-tempat yang dia pergi kat sana, buat apa kan. Nah, duduk depan Kaabah, apalah dia buat semua dia. Nangis apa. Saya tak boleh nak feel apa dia cerita tau. Saya tak boleh, saya dengar je. Okay, tapi tak boleh nak masuk dalam cerita dia sangat. So benda tu kot yang buat saya jadi macam sangat curious nak pergi macam tu. Okeylah, pergilah macam tu. And pergi tu pun tak beria-ria plan nak pergi tau. Just pergi lepas tu cari agensi yang buat travel ke package umrah. Pergi, lepas tu pergi tu ajak seorang kawan lagi tau. Kawan saya pun tahun berapa 2010. 2010, okey. Hujung-hujung 2010. Okey. Pergi sana terus tanya, okey macam mana? Tak tahu apa-apa kan. Memang tak tahu langsung tau. Masuk-masuk tu terus kawan tu macam nak pergi umrah macam tu kan. Okey ya, bila tu macam saya tak tahu terang-terangkan sebab tak tahu macam mana cara dia pun. Dia pun terang daripada tu. Memang betul-betul macam bodoh je pergi sana, tak tahu apa-apa langsung kan. Betul rasa janggal lah sebab bukan environment yang biasa dengan saya sebenarnya. Tapi ada kawan teman. Kawan saya tu masih free hair? Masih free hair, tapi masa tu masuk dalam tu saya pakai selendang lah. Lepas tu saya bawa tu kawan baik saya masa tu, dia penulis skrip. Sampai hari ni dia masih menulis skrip lagi, alhamdulillah. Okey, so saya ajak teman. Masa saya teman tu dia tak niat nak pergi pun. Tapi bila dah dengar cara dia macam mana, kena booking dulu, pilih tarikh. Dia bukan terus dapat pergi rupanya. Kena booking, ada tarikh kosong next year tu pula. Okey. Masa tu tak dapat lagi masa saya pergi tu tak terus dapat bulan Ingat tu. tu pergi petang ni lusa boleh terbang. Tak ada. Tak ada. Beberapa bulan juga. Saya pergi tu dalam bulan 10. Ada tarikh kosong bulan 1. Selama juga tunggu kan. Macam tu cara dia. Okeylah, letaklah booking dulu. Lepas tu saya cakap, jom teman pergi, terus ajak kawan kat sebelah. Sebab tak aku nak pergi seorang-seorang dah, aku tak tahu apa-apa je kan. Lepas tu dia kata, betul ke?
boleh lah macam tu. Dia pun register. Dia pun macam sama-sama je register macam tu. Okey. So benda tu dah lama, berbulan-bulan kan. Macam dah lupa-lupa. Saya dapat call. Dia cakap dengan saya, tarikh yang saya booking tu, tiba-tiba visa tutup. Tak lepas. Lepas tu dia kata macam mana tarikh ni betul-betul jatuh tarikh saya nak pergi tu. Dia cakap jemaah yang hari tu semua kebanyakannya refund ke atau postpone date ke macam tu. So dia tanya saya balik nak refund ke nak postpone date. Simpan duit deposit tu pilih date lain. Saya kata simpan je lah kan. Memang nak pergi pun cuma tak tahu bila. Tiba-tiba tarikh yang saya dapat pergi tu tak boleh pergi pula. Saya kata tak apalah. Simpan je lah tarikh mana kosong tu bagi tahu. Cakap, tapi janganlah pisahkan saya dengan kawan saya kata kan. So dalam proses tu pula mak saya pun nak ikut. Tu cakap mak saya nak ikut. Tapi saya yang ajak juga. Tu mak saya kata boleh dapat cuti. Masa tu mak saya tak pension lagi, mak saya nak pergi juga. So register nama mak sekali. Tapi tarikh tak tentu. Lepas tu dia marah saya. Lepas tu macam mana nak ambil cuti? Dia kata tak ada tarikh. Macam tu. Tak apa, ambil je tarikh yang dia bagi ni dulu. Kalau ada perubahan dia kata visa tu tergantung, tak lepas. So dia kata mungkin akan postpone tu mungkin lagi 2 minggu kemudian lepas yang jemaah hari esoknya dapat pergi. Hari esoknya tu jemaah tu lepas, yang tarikh kita orang pergi tu tarikh tak lepas, tak tahulah kenapa. Tapi tiba-tiba beberapa hari sebelum tarikh tu dia call lagi cakap boleh pula. So kita orang tak prepare. Kelang kabut sangat nak pergi yang hari nak pergi tu sebab kita ingat dah confirm lah postpone. Kan dia kata lagi 2 minggu. So banyak lagi masa. So tak prepare apa-apa. Kalau pergi package ada agensi, ada kursus kan? Kursus umrah. Sangatlah degil tak pergi kursus umrah. Walaupun tak tahu apa-apa. Sebab apa tu? Memang perangai tak. Perangai masa tu tak nak pergi. Keras kepala, degil macam tu kan. So macam ambil muda macam tu lah. Sibuk kerja lagi, syuting lagi apa semua kan. Lepas tu kan tak tahu benda tu apa. Umrah tu tak tahu apa masa tu. Allahuakbar. Lepas tu dapat pergi tu lagi macam 3-4 hari macam tu je. So tak prepare, memang kelang kabut. So kena beritahu production saya terpaksa pergi 15 hari bulan macam tu. So dengan tak ada baju yang proper, tak ada tudung, so ambil je mana-mana tu, sarung lah. Memang pergi tu macam tak tahulah, jadi macam pokok Christmas cacah merebah ada. Sebab tak pandai. Masa tu bukan trend hijabista macam sekarang, mudah nak dapat tudung semua, tak kan. Tak. Kelang kabut sangat. Yang betul-betul yang prepare macam mak saya je yang relax. Saya dengan kawan saya tu memang kelang kabut sangat. So naik dalam flight 8 jam terus turun ke Mekah tau. Baru rasa takut. Baru rasa macam kalut macam nanti kita sampai kita nak buat apa Kita tak tahu apa-apa ni. Macam tu kan. Mak pun masa tu tak pernah pergi first time ya? Mak first time juga tapi mungkin dia ada baca semua kan. Lepas tu dalam tu baru dah nak ambil buku panduan tu buka tapi blur. Apa benda ni tak tahu. Dan kebetulan mak saya duduk jauh. Saya dengan kawan saya, lepas tu sebelah ada seorang lagi jemaah. So nak jadikan cerita, jemaah sebelah kita orang tu dia pernah pergi berkali-kali. So sepanjang flight saya hilang kontak abang tu, tapi saya selalu mendoakan dia sebab besarnya pahala dia membantu kita orang kan. Dari dia lah kita orang berguru macam mana nak buat umrah sebenarnya. Dia lah ajar kita orang 8 jam tu dia tak tidur. Kita orang kacau dia. 8 jam tu lah baru nak belajar. Sampai touchdown malam pula tu. Kat Mekah terus. So memang kita orang katam buku tu dalam flight tu dengan abang tu. Masya Allah kan. Besar pahala dia. Amin. Doakan untuk dia juga. Amin. Saya dah tak tahu dah mana dia, siapa dia, dah lupa dah. So sampai sana proses daripada airport sampai ke hotel sampai dah 12 malam. Dan yang menariknya lagi, Masya Allah memang orang kata berkat sangatlah. Hari kita orang pergi tu hari Maulidul Rasul. Rupanya. Tapi kita orang tak tahu. Dah tahu bila sampai sana. Kalau sampai sana hari Maulidul Rasul. Dapatlah dengar cerita sejarah Rasulullah kat sana. Kita turun Mekah dulu. Pukul 12 malam jalan kaki ke Masjidil Haram. Masa tu baru saya macam tersentak. Saya rasa macam baru rasa sedar diri. Macam Allah buka mata masa tu. Yang saya rasa macam nak terduduk, macam lembik lutut pun ada. Saya rasa macam, yelah orang pergi sana betul-betul sungguh-sungguh, settlekan hal-hal kat dunia, kat ni. Mana tahu pergi tak balik ke orang cakap macam tu kan. Buat solat taubat ke, at least kan. Saya tak. Saya main pergi je. Saya ada proses saya, berubah sikit-sikit tu ada, tapi tak 100% lagi kan. Tapi tu mungkin tu juga yang membuatkan berat hati saya nak pergi sana. Lepas tu, masa tu saya sedar yang, ya Allah, teruk-teruk diri saya kata, saya tak ingat kat Allah, saya tak jaga apa sepatutnya saya kena jaga, solat lubang-lubang, tapi Allah tu memang Maha Penyayang. Saya rasa sangat welcome kat sana.
betul lah orang kata kita pergi sana tu memang atas jemputan Allah, bukan jemputan manusia, okey. Kita ada duit banyak pun kalau kita tak sampai tu sebab Allah tak panggil kita, kan. Masa tu saya rasa malu dengan diri sendiri dan saya rasa malu dengan Allah tu, tak tahu nak cakap macam mana lah. Masa tu lah betul rasa macam nak, memang rasa lembik lutut ni. Sebab saya rasa macam teruknya aku, kotornya aku, tapi Allah terima dari tetamu dia di tempat suci ni. Dan Allah pemudahkan urusan saya. 7 hari saya kat Mekah. Hari-hari saya fokus kau masa tu. Saya niat habis-habisan kan, sebab masa tu umur saya 29 tak silap saya. Sepanjang saya hidup tu, saya rasa baru waktu ni nak tersedar. Saya rasa macam aku tak pernah bagi apa-apa, tapi Allah tu memang Maha Penyayang, subhanallah. Dia bagi ruang, bagi peluang. Saya nak mencelah sedikit. Masa pergi umrah first time tu, adakah betul-betul nak pergi sebab nak pergi, ataupun ada peristiwa yang mengesankan hingga menyebabkan trigger? Tak ada. Tak ada Tapi tak memang ada. Bangun pagi memang teringin sangat nak pergi. Macam itulah istilah dia. Sebab saya cerita orang duk share kan. Dia sendiri je. Sendiri dia datang dengan sendiri. Kalau fikir balik memang tak ingat kenapa. So pergi sana yang saya kata visa tu kan. Kan visa kita patutnya esoknya tu baru orang jemaah tu boleh pergi. Hari saya pergi tu adalah hari visa pertama dibuka rupanya. So tu yang tergantung tu boleh ke tak boleh. So bila kita orang sampai kat dalam tu, masa dekat tengah dataran Kaabah tu kosong. Orang luar semua tak masuk lagi. Kita orang antara grup yang terawal. So memang sangat lengang. Saya pula tak tahu, saya kan tu keadaan normal. Mutawif tu cakap, dia macam tergamam dan dia cakap, ya Allah beruntungnya kita orang punya grup ni sebab tempat tengah lengang, tak ramai orang, ada orang tempatan je. Memang kosong. Lepas tu saya tahu, patutlah Mutawif tu terkejut sebab bila dah hari esoknya tu memang pack sangat-sangat. Hari kita datang tu memang kosong. Macam sekarang kita tengok kat TV, yelah. COVID kan, pandemik dia lenggang kan. Macam tu juga masa hari saya pergi tu. So Mutawif tu pesan, kita cepat selesaikan ibadah umrah kita, nanti terus datang kat sini, kita pergi ke Hajaratul Aswad tu. Sebab memang peluang sangat, kalau tak berebut. Okey, hari saya pergi tu pula beratur. Ada satu lane lelaki, satu lane perempuan. Saya ingat pun memang macam tu. Saya terkejut juga. Lepas esok-esok tu pun saya tahu dia macam tsunami kat situ rupanya. Nampak tak? Masa itulah yang buatkan saya tersedar yang Allah pemudahkan. Saya dapat benda-benda tu, padahal selama ni apa aku bagi dekat diri sendiri, apa yang kita bersyukurkan kehidupan. Tak ada pada saya masa tu. Itu yang buatkan saya tekad, saya tukar matlamat hidup saya. Saya ada arah saya macam itulah. Balik daripada mengerjakan umrah, dah tentu ada job-job banyak lagi ni yang you dah sign, you dah ambil apa semua kan. Masa tu nak sambung aktiviti seni tu, adalah rasa aduh beratnya kita, sebab kita dah kat Mekah, kita dah janji yang tu magic dalam hidup saya. Saya balik tu seminggu tau saya terperap kat rumah. Saya tak boleh nak move on. Saya macam terlalu rindu kat sana. Sebab saya jadi takut. Saya jadi takut sebab masa kat sana kan, saya kata titik pijak saya kat sana. Saya duduk dalam Eji Ismail tu, saya doa kau je, sebab masa tu kalau kita pakai tudung, kita tahu tak ada job, ada orang nak offer you berlakon. Sebab zaman sekarang lain sangat dengan zaman saya. Sekarang korang boleh beli tudung online kan. Hari ni order esok sampai. Kalau dulu kena pergi masuk kat ceruk Masjid India tu, nak cari tudung. Nak pakai pun tak tahu macam mana sebab tak ada styling ni, tak ada siapa. Magazine pun tak ada masa tu yang tunjuk styling ni. So memang susah lah. Saya banyak beli baju kat Arab lah. So balik tu memang banyak baju-baju Arab macam tu kan. Lepas tu saya niat dalam doa saya tu, dalam jismat itu saya doa. Saya cakap dia, saya bahagia, saya tenang, dia lain macam kat situ. Saya kata, aku nak rasa ni bila aku balik kat Malaysia. Saya doa macam tu. Saya kata, kalau cerita pasal rezeki, selama ni rezeki saya tak berkat, saya buat je lah, berlakon macam mana pun berlakon je. Tak fikir pun duit tu bersih tak bersih, halal tak halal. Tapi Allah tak bagi kan. So saya kata kalau aku jaga macam mana aku jaga kat sini, takkan balik Allah nak tutup pintu rezeki. Saya yakin saya tanam dalam diri. Balik macam biasa, tapi saya dah tak dalam rumah. Seminggu saya tak keluar rumah, terperap dalam rumah. Ada dapat call lepas tu, offer berlakon yang pertama lepas balik pada umrah tu. Saya cerita dengan orang, saya dah pakai tudung kan. Nak jadikan cerita, offer tu cerita telemovie. Watak dia anak Tok Imam, kemudian bisu. Itu karakter pertama saya dapat masa lepas saya balik umrah yang saya nak pakai tudung. Watak bisu? Ya, watak bisu dan karakter tu anak Tok Imam. Memang kena bertudung lah.
Betul-betul main dengan karakter lah, tak ada dialog Dan saya siap, oh ya ke? Okey, saya kerja tu. Mana cantik saya tak sangat, struggle nak bagi tahu kat director yang saya dah pakai tudung, so saya tak boleh ambil apa watak-watak ni apa semua kan. Kalau dulu orang pakai tudung boleh nak berlakon, nanti ada production cakap boleh buka tudung tak untuk scene-scene. Dulu berlaku tahu macam tu. So saya tadi takut lah. Tapi first offer saya dapat tu yang itu. Watak tu Imam memang kena bertudung dalam drama tu dan dia bisu, saya tak ada dialog. So reaction saja. Saya macam ya Allah leganya. Lega lah. Pertama lepas saya balik pada umrah. So yang kelakar dia first day saya datang set pagi-pagi tu saya dah pakai tudung kan. Turun kereta orang macam peli-peli saya. In character betul kau macam tu. Dia ingat in character. In character saya diam je. Saya diam tu kenalah dengan karakter tu juga. Watak tu memang bisu. Macam tu. So orang tak tahu sampai saya habis berlakon drama tu, orang tak tahu yang saya ni dah pakai tudung. Orang cakap macam in character betul si Irma ni macam tu. Satu perkara menarik selain daripada balik pada Mekah, benda baru macam nak berhijrah sebagainya, jodoh pun katanya dapat di Mekah. Itu pula macam mana cerita? Lepas 2 tahun tu. Lepas 2 tahun maknanya itu umrah yang ke after tu? Umrah ketiga kot rasanya. Maknanya selepas umrah pertama tu, kalau boleh memang nak pergi lah dia jadi rindu. Jadi rindu kan Masa tengah kuat lagi kan. Banding dengan suara tak larat lah kan. Dulu macam hari-hari kita tawaf pun tak apa. Hari-hari sa'i pun tak apa. Macam tu kan. Pagi petang buat. Pagi buat, petang pun buat satu macam tu. Nak pulun je rasa tu kan. Pada umrah ketiga, satu lagi perubahan yang besar dalam hidup Irma Hasmi, iaitu jodoh. Boleh share sikit segalanya bermula macam mana? Sebab saya ada baca benda tu, dia bagi saya sweet. Bagi saya sweet lah Dia simple je sebenarnya. Sebab masa tu yang approach saya parents dia. Satu dapat satu hotel ke atau macam mana? Tak. Dia satu agensi. Satu agensi pelancongan tu? Yes, agensi yang sama. So, parents dia yang approach saya. So, balik tu teruslah dia memang ikut proper punya ni lah. Tak ada orang kata bercinta dulu ke apa ke. Memang parents yang kenalkan, dia kenalkan anak dia, dia cakap ni apa semua. So balik Malaysia tu dia terus sampaikan hajat dia. Macam tu je. Cumanya proses tu tak lama. Dia jadi sangat dapat perhatian umum sebab saya balik daripada umrah tu 3 bulan tunang, kemudian 3 bulan lagi dah nikah. So proses tu 6 bulan sahaja. I see. Itulah yang riuh dia. Nampak tak kebesaran Tuhan Kita orang kata bila kita niat saja pun Allah dah bagi macam buka jalan apatah lagi ni. Okey, kita dah pergi, kita dah yang mana adik-adik yang baru nak kenal Akak Irma tadi, Akak Irma dah cerita sikit dah macam mana dia bermula. Kemudian Akak Irma dah bercerita dah saat-saat penghijrahan beliau dan sebagainya. Ni kita nak cerita sekarang ni, apa agaknya Irma Hasmi buat sekarang? Tadi Irma kata sebenarnya dia tak adalah tinggal langsung kan cuma mungkin dalam medium berbeza lah. Tak ada lah berlakon lagi dah. Tapi masih meneruskan dalam bidang pengacaraan dan sebagainya. Jadi peminat-peminat nak tahu Kak Irma buat apa sekarang Kak Irma? Ni dia orang tanya ni. Dia duduk tengok lah ni buat apa. Kalau betul-betul sekarang saya ada satu program dengan RTM. Tajuk dia Solehah. Tapi cuma kita terpaksa stop shooting sebab itu PKP kan, kita tak boleh shoot outdoor. So insyaAllah akan sambung balik dalam bulan depan. So saya ada di situ program magazine konsep lah. So cerita pasal wanita juga. Selain daripada tu masih lagi online sebab kita ialah sekarang start daripada tahun 2020 kita orang dah go to medium online kan, bukan di television saja. So banyaklah kita buat program-program secara direct dengan agensi, dengan organisasi. Sebab saya juga belajar dalam bidang image consultant. So banyaklah buat training macam tu juga. So dua lah sekarang. Orang kata selebriti ni dia tak lekang daripada niaga. Sebab yalah kebetulan ada follower kan, jadi ramai yang minat untuk berniaga. Adakah Irma pun involve dalam perniagaan? Tak apa cerita Irma.
Mungkin peminat nak tahu ke, nak pergi IG ke, nak apa ke, apa yang Irma buat sekarang? Boleh, kalau nak dapat semua senang datang IG saya je. Saya selalu share setiap hari link-link tu. Tapi apa yang beza bisnes saya buat, saya banyak kolaborasi dengan brand-brand lain. Okey. Produk apa tu? Ada few, satu ada produk telekung, tudung dan terbaru sekali untuk inner tudung. Macam saya pakai hari ni pun saya kolaborasi Suria Hijab bersama dengan Irma Hasmi. So korang boleh je follow IG saya, ada je saya share ataupun nak ke Suria Hijab terus pun boleh. So kalau kata ada penonton-penonton wanita hari ni, okey, so kolaborasi saya yang paling terbaru ada dengan Suria Hijab, kita jual anak tudung. So Suria Hijab keluarkan berbagai jenis anak tudung. Lelaki mungkin tak faham kot. Kan? Saya pakai helmet. Helmet ada jual? Tak ada? Helmet tak ada? Boleh. Dia sangat praktikal. Betul. Kalau kita beli saiz besar sikit, dia kena apik sebelum pakai helmet. Kalau susah nak cari produk kat luar, belilah produk kita. Boleh je pakai. Pergi ke IG Irma Hasmi. Bila warna hitam boleh. Asalkan dia lapikkan dalam helmet sudah. IG Irma Hasmi. Sebab memang IG saya, IG produk tu Suria Hijab. Sebab Suria apa? Hijab. Memang dia punya point of selling tu memang pakai ni tak panas kain dia, tak berkuap. So kalau kita jenis kerja yang whole day, kalau pakai ini yang tak selesa, akan gatal kepala lah, berpeluh lah, tak breathable lah kain dia kan. Lepas tu terlalu ketat dia akan pening, ataupun terlalu ketat dia pekak kan, dia tertutup telinga ni tak dengar. So dia orang pakai material yang sangat bagus. Lepas tu dia punya jahitan pun okey. Kadang dia orang tak pakai benang yang stretchable, bila kita tarik jadi putus benang tu. Tak tahu faham ke tak? Blur sikit lah. Tak apa, macam boleh beli untuk orang yang tersayang. Beli untuk berapa tadi saya beli? Untuk dalam rumah. IG Suria Hijab. Suria Hijab Ataupun nak dapatkan Suria Hijab punya link ataupun IG tu boleh pergi kat IG saya. IG saya nama saya je, Irma Hasmi. Senang. Okey. Okey, kita dah masuk ke minit-minit tu dah tak terasa lah kan. Sekarang? Dah dekat dah pukul 10 dah kan Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini seperti mana yang kalau yang baru masuk tadi, inilah dia Irma Hasmi. Seorang artis, pelakon terkenal satu ketika itu, sekarang pun terkenal juga. Cuma dia dah slow sikit sebab banyak terlibat dalam bidang yang selain daripada lakonan. Sangat menarik perkongsian Puan Irma bersama kita tadi. Bagaimana Puan Irma bercakap tentang penghijrahan. Nampaknya penghijrahan ni bukanlah satu benda yang susah, tapi lebih kepada kita pertama niat, yang kedua kita kena berusaha. Betul. Tak boleh kata niat saja tapi tak nak berusaha ni. Betul. Dan yang kalau berdasarkan apa perbualan kita tadi, nampaknya kena istiqomah lah dalam perjuangan tu. Betul. Sebab apa? Kita, macam saya sebut tadi pun, kita manusia ni kita ada up and downs kita. Kita manusia memang secara fitrah dia, kita memang ada waktu-waktu kita lupa. Kita tak akan beringat selalu. Sebab tu kita ni insan yang lemah sebenarnya. Kita ni hamba Allah. So macam saya sendiri pun sampai hari ni saya masih lagi belajar, mencari. Sebab kita tak perfect. Kalau macam tanya saya, jauh lagi saya rasa saya nak capai benda tu. Macam banyak lagi benda yang saya tak tahu sebenarnya. Banyak lagi benda yang saya nak cari untuk kuatkan diri ni. Sebab banyak je terkucil sana, terkucil sini kan. Benda tu kena usaha tu jangan putus. Dan kena jagalah environment, aktiviti, apa kita cari. Kena selalu ingatkan diri. Banyak duduk sorang-sorang fikir. Satu, kena belajar bersyukur. Jangan kita terlalu mengejar benda yang besar-besar je. Kena tengok juga benda yang kecil-kecil, benda yang susah, supaya kita akan syukur dengan apa yang kita ada hari ini. Kalau kata nak istiqomah tu betul, tak mudah. Memang susah nak istiqomah. Saya mengaku sendiri. Tapi tak nak kena lawan juga benda tu. Sebab kita tak naklah kita berpatah balik tu terlalu jauh sangat. At least kita tak terus kalau kata dalam landasan tu taklah terjatuh terus. Betul. Kalau tergerincir boleh naik balik, teruskan. Kena nak kena kuat. Sebab kita tahu life kita kat sini sementara kan. Dan kita tahu walaupun kita rasa kat dunia ni lama, kalau kita nak minta panjang umur sekalipun saja, kehidupan kita selepas dunia ni lebih jauh, lebih panjang lagi.
jauh lagi nak pergi ni. Walaupun kita rasa macam tak apalah nak mati dah, tak. Pengakhiran kita bukan dekat mati tu je kan. Itu hanya satu, banyak lagi tu. Ya, jauh lagi perjalanan kita. Okay, so kita berusaha mana kita mampu insya-Allah, dan yang pastinya jangan putus doa lah. Sangat perlukan doa. Kenapa kita tahu Allah pun cakap minta. Allah suka kita minta. Kalau manusia kita tak suka minta kan. Jadi rimas kan apa minta je kerja kau ni kan. Macam tu. Tapi kalau Allah suruh kita minta. Kalau kita tak minta yang Allah lagi marah. Yes. Kan? Luar biasa tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih kepada anda yang 1 jam duduk terpaku. Bukan saja terpaku dengan kecantikan puan kita ni, tetapi yang lebih penting adalah apa yang nak cuba disampaikan oleh Puan Irma Hasmi. Kita tidak perlu menjadi artis untuk berubah. Anda boleh jadi seorang driver bas, seorang tentera, seorang polis, seorang apa saja. Yang penting kalau niat untuk berubah tu jangan tangguh-tangguh pun satu hal juga Kalau rasa tu terus buat. Kadang kata saya dapat mesej macam saya rasa nak pakai tudung tapi saya tak berani lagi. Buat je. Kadang-kadang orang kata kenapa buat je walaupun tak ikhlas. Tak apa, ikhlas tu akan datang kemudian. Yang penting kita buat. Kita tahu benda tu baik, jangan ragu-ragu buat. Sebelum benda yang baik tak mendatangkan keburukan, buat. Sebab benda tu akan memberi impact dia mungkin tak hari ni, tapi kita akan merasanya di kemudian hari. Kita akan bersyukur dengan apa tindakan kita ambil sebelum tu. Okay? Sebab kita tahu siapa kita hari ni adalah pilihan kita sebelum ni kan. So apa kita nak jadi akan datang adalah pilihan kita pada hari ni. So kita kena buatlah pilihan yang terbaik. InsyaAllah. Terima kasih Puan Irma Hasmi. Kirim salam dengan suami, dengan keluarga di rumah. Semoga apa yang dikongsikan ini tak banyak sikit dapatlah orang kata memberi ilham pada kita untuk menjadi insan yang lebih baik lah insya-Allah. Supaya kami juga di Galaxy TV mendoakan anda istiqomah dengan perjuangan anda dalam pehijahan dan sebagainya. Terima kasih sekali lagi Puan Irma. Terima kasih Galaxy TV. Jangan serik datang. Oh, kita ada next project insya-Allah. Nantikan. Nanti ini intro je. Ini nak bagi pengenalan je. InsyaAllah kita akan berkolaborasi dengan Puan Irma selepas ini.